Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi satu perumpamaan, sebuah hadis yang berbentuk perumpamaan di mana baginda bersabda, perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah, yakni hukum amar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka yang mengabaikannya atau mereka yang terjatuh ke dalamnya adalah umpama sekumpulan orang yang mengundi untuk menaiki sebuah kapal. Lalu apabila mereka mengundi, ada yang sebahagian duduk di tingkat atas, ada yang sebahagian duduk di tingkat bawah. Ketika dalam pelayaran, baginda sambung, ketika dalam pelayaran, orang-orang di tingkat bawah apabila mereka ingin minum air, mereka perlu meminta daripada orang di tingkat atas. Setelah beberapa ketika, asyik nak kena minta orang atas je, maka mereka pun, apa kata kita buat lubang pada dinding kapal itu, air masuk dan kita dapat minum tanpa perlu meminta daripada orang di atas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, jika orang-orang di tingkat atas tidak menghalang, tidak menahan tindakan orang yang berada di tingkat bawah, nescaya mereka kedua-duanya, yakni yang di tingkat atas dan juga di tingkat bawah, akan binasa kerana kapal akan tenggelam. Demikian sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang berada di tingkat bawah tu mereka buat dua kesalahan. Pertama, mereka hendak melubangkan dinding kapal, di mana perbuatan tersebut akan menyebabkan air masuk dan kapal akan tenggelam. Itu pertama. Yang kedua, air laut adalah air masin, bukannya boleh minum. Jadi walaupun di lubang kecil je sekalipun, tetap tidak dapat minum. Tapi poin penting yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sampaikan ialah, apabila mereka yang berada di tingkat atas tidak menahan apa yang akan dilakukan oleh orang yang berada di tingkat bawah, keseluruhan kapal akan tenggelam dan musibah atau bencana akan kena kepada kesemua sekali, mereka yang tingkat atas dan juga di tingkat bawah. Demikian perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu asas penting di dalam Islam ialah amar ma'ruf, yakni menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Bahkan jika kita melaksanakan perkara ini, ia akan menjadikan kita umat yang terbaik. Dalilnya surah Ali Imran, surah ketiga ayat 110, di mana Rasulullah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kita umat Islam ni adalah sebaik-baik yang dikeluarkan untuk manusia seluruhnya. Kenapa kita mendapat ciri yang terbaik ini? Kenapa kita mendapat label yang terbaik ini? Apakah semata-mata kita beriman? Tak, sebab iman Allah letak terakhir. Ada tiga perkara, tapi iman tu yang terakhir. Ada dua perkara terlebih dahulu yang kita kena lakukan untuk kita mendapat status umat yang terbaik. Apa dia? Kita menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Tuan-tuan dan puan-puan, jika kita perhatikan di kalangan umat Islam sekarang ini, amat sedikit yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka bukanlah menjadi satu keanehan jika status umat Islam kita sekarang ini adalah tidak dapat dikatakan sebagai umat yang terbaik. Kita nampak kemungkaran, kita biar saja. Kita nampak orang yang tidak mahu melakukan sesuatu yang ma'ruf. Kita nampak orang yang tidak mahu solat, kita tak mahu tegur. Kita nampak orang yang tidak mahu berpuasa Ramadan, kita tak mahu tegur. Kita nampak orang buat kemungkaran, umpama minum arak, kita tak nak tegur. Kita nampak orang yang buat kemungkaran, umpama menceritakan aib orang lain, kita tidak mahu tegur. Apabila kita tak nak mahu buat amar ma'ruf nahi mungkar, kita sekadar beriman, sebab beriman ni ciri yang ketiga ya. Tengok, perhatikan turutan ayat ni. Kalianlah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa?
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita semua beriman kepada Allah. Yang ketiga, tapi untuk mencapai status umat terbaik tu kena buat dua ni dulu. Tetapi yang dua ini amat sedikit di kalangan kita yang melakukannya. Kita menyerahkannya kepada jabatan agama saja, kita menyerahkannya kepada pihak pemerintah saja. Padahal tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar ini hendaklah kita melakukannya sedaya upaya. Bahkanlah sebuah hadis yang agak masyhur, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang nampak kemungkaran hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, hendaklah dia mengubah dengan lisannya. Dan jika dia masih tidak mampu, hendaklah dia membenci dengan hatinya. Nah, itulah yang selemah-lemah iman. Dah paling minimum. Kalau hati pun tak benci juga dengan kemungkaran tersebut, susah. Jadi kita kena berusaha. Kita kena berusaha. Tangan ni tak semestilah kena pukul. Kita stop dia ke, kita tahan dia ke. Kalau tak mampu, kita nasihatkan dengan mulut, kita nasihatkan dengan lisan. Sekarang ini kita nasihatkan dengan menulis ataupun menaik di WhatsApp, di Telegram dan sebagainya. Tapi kita mesti buat. Sebab Nabi bersabda, sesiapa yang melihat kemungkaran. Bukan pihak penguasa yang melihat kemungkaran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Termasuk dalam melarang kemungkaran ini, ia tidak terhad kepada melarang orang minum arak, melarang orang berjudi, melarang orang tengok pornografi, tetapi ia lebih luas lagi dan termasuk di antaranya ialah melarang manusia, melarang umat Islam daripada memiliki akidah atau ibadah yang bid'ah. Kemudian amar makruf pula, ia tidak sekadar menyuruh orang mendirikan solat 5 kali sehari, ia tidak terhad kepada menyuruh orang berpuasa pada bulan Ramadan, ia tidak terhad kepada menyuruh orang membayar zakat. Kadang bayar zakat tapi zakat fitrah masa sebelum raya je. Zakat gaji, zakat harta apa tak nak bayar ya. Itu semua amar makruf. Termasuk dalam amar makruf juga ialah menyuruh orang untuk berpegang kepada agama Islam yang tulen, bukan agama Islam yang telah bercampur aduk. Jadi termasuk dalam rangka amar makruf nahi munkar ialah mengajak umat Islam kepada sunnah dan melarang, membasmi, menghapuskan kemungkaran, dan kemungkaran dalam aspek ini ialah bid'ah. Jadi tuan-tuan dan puan, ini adalah satu usaha yang kita kena sama-sama lakukan. Bukan dibiarkan kepada orang-orang tertentu saja. Antaranya ialah seperti video-video yang saya buat, di mana dalam video tersebut saya mengajak kepada sunnah dan mengajak kepada meninggalkan bid'ah. Termasuk dalam video-video itu ialah adanya beberapa yang saya mengulas kepada ataupun ke atas ustaz-ustaz lain. Lalu ada yang bertanya, kenapa nak buat macam ni? Kenapa nak buat macam ni? Kan? Okey, ini sebenarnya termasuk dalam amar makruf nahi munkar. Termasuk dalam melarang kemungkaran ialah menjelaskan kepada umat Islam sesuatu ajaran ataupun kuliah ataupun ceramah yang mungkar. Mungkar macam mana tu? Bila ia mempromosi bid'ah, apabila ia menghalalkan bid'ah, apabila ia menghasanahkan bid'ah. Kita mesti terangkan supaya masyarakat tidak terkeliru, supaya masyarakat tidak tertipu semata-mata kerana ustaz itu seorang ustaz selebriti, semata-mata kerana ustaz itu jumlah pengikutnya ramai, jumlah view YouTube-nya ramai. Jangan tertipu dengan semua itu, sebab apa yang disampaikan tidak semestinya benar. Maka hendaklah dalam rangka amar makruf nahi munkar, kita ataupun saya menerangkan kemungkaran yang disampaikan, iaitu bid'ah-bid'ah yang cuba dihalalkan, yang cuba dihasanahkan atas pelbagai-bagai dalil atau hujah yang sebenarnya tidak tepat untuk mereka gunakan. Ya. Jadi ini sebab salah satu usaha saya, sebab amar makruf nahi munkar seperti yang saya katakan, ianya pelbagai dan mungkin mereka yang berkuasa ada memiliki kuasa memainkan peranan dari sudut melarang orang minum arak, melarang orang berjudi. Tapi alhamdulillah, kalau saya pun jumpa ada sesama muslim yang minum arak ataupun berjudi, sekarang ni berjudi tak perlu ke genting, boleh online gambling, saya akan tegur. Tetapi satu perkara yang tak banyak orang buat ialah mengajak kepada sunnah dan membasmi bid'ah. Ini sesuatu yang kita mesti buat.
demi menjaga keturunan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sekarang tidak berusaha untuk memelihara agama Islam yang tulen, bayangkan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, agama macam manakah yang akan mereka yakini? Akidah macam manakah yang akan mereka miliki? Ibadah macam manakah yang mereka amalkan? Bayangkan pula cucu dan zuriat seterusnya dan seterusnya. Jadi usaha amal ma'ruf nahi mungkar dari sudut menegakkan sunnah, membasmi bid'ah ni, kita kena fikir long term. Kita kena fikir long term, jangan fikir sekarang ini saja. Sebab sekarang ini pun ada beberapa amalan yang bila saya kata ianya bid'ah bukan sunnah, orang tertanya-tanya, habis tu yang sunnah macam mana? Sunnah tu telah tenggelam sebegitu dalam sampai orang pun tidak tahu yang mana sunnah, yang mana bid'ah. Yang bid'ah itulah yang kerana telah sebegitu lazim diamalkan, dianggap sebagai sunnah. Sementara sunnah yang original telah tenggelam, telah hilang, telah lenyap, orang pun tidak tahu bagaimana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mengajak, ayo sama-sama kita melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar dalam semua aspek. Dalam semua aspek. Dan hendaklah juga kita melakukannya, memberi fokus padanya dalam bab menegakkan, kita menyuruh, kita mengajak, kita menjemput umat Islam kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sunnah masyarakat ya. Dan kita juga melarang kemungkaran, dan kemungkaran dalam aspek ini ialah bid'ah, baik dari aspek akidah maupun dari aspek ibadah. Ianya adalah sesuatu yang kita sama-sama perlu usahakan. Dan usaha ini kita lakukan, biarlah apa orang kata. Macam saya ni orang tuduh apabila saya mengulas atas ustaz lain. Oh, ini saja nak cari income lebih daripada YouTube. Padahal YouTube saya sama-sama tahu saya tidak mengambil income daripadanya. Sebab tu saya tak ajak orang subscribe. Saya tak ajak orang tekan butang loceng supaya dapat notification. Saya tak suruh share kan. Siapa nak tengok silakan, tak nak tengok tak apa. Ada orang kata saya ni saja nak dapat view yang banyak. Kalau tengok video-video dalam saluran YouTube saya, ada juga video yang view-nya sedikit. Dan ia adalah ialah video yang bersiri, di mana walaupun view-nya sikit, saya sambung sampai habis. Walaupun view-nya sikit, cuba tengok siri video dalam playlist bedah buku 202 pelajaran tentang poligami. Okay, sebagai contoh ya. Cuba tengok view je sikit je, 70, 80, sikit-sikit saja. Tapi saya teruskan video tu sampai lengkap, sampai habis buku itu ya. Orang kita poligami semangat je. Bila kita cerita tentang ilmu, tak nak tahu. Okay? Ini mungkinlah sebagai contoh. Tapi bukanlah saya nak mendapat view yang banyak, tapi view yang sikit pun saya teruskan. Bahkan bukanlah ia sesuatu perkara yang penting ya. Apa yang saya lihat perlu saya komen, saya komen. Jika kesalahan itu dilakukan oleh banyak orang, maka saya buat video secara umum. Jika ada seorang ustaz je yang sebut perkara itu, maka saya akan ulas dengan menyebut nama ustaz itu secara khusus. Dan ini saya ulangi sekali lagi, termasuk dalam rangka amal ma'ruf nahi mungkar. Bukan untuk mendapat payment daripada YouTube, bukan untuk mendapat jumlah view yang banyak, bukan untuk mendapat apa-apa lain yang disangka-sangkakan ya. Jadi ini kita perlu ambil tahu. Sebab antara komennya juga saya baca komen, saya beri perhatian ialah, apa ni, tak ada kerja lain kah saya nak jawab ustaz? Kalau tengok saluran YouTube saya, banyak topik lain yang saya tidak ulas mana-mana ustaz. Tetapi bila saya buat ni, bukan atas sebab-sebab lain, tetapi atas sebab amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayo, kalau kita tidak melakukannya, ingat balik perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tadi, di mana kapal itu kalau orang di tingkat atas tidak melarang kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang tingkat bawah itu, kapal akan tenggelam, dan yang tingkat bawah pun tenggelam, yang tingkat atas pun akan tenggelam. Maknanya yang penumpang tingkat bawah pun akan lemas, tingkat atas pun akan lemas. Mereka yang tingkat bawah, mereka merasakan mereka buat benda yang betul. Tebuk lubang dapat air, padahal dapat air masin. Dah tebuk tu air masuk, lama-lama. Dia taklah terus macam tu, dia lama-lama kan. Sebab tebuk kecil je. Air pun masuk sikit je. Masuk, lama-lama tenggelam. Kan? Jadi, yang tebuk tu buat benda tak betul sebab air masin tak boleh minum dan ianya memudaratkan. Kalau yang tingkat atas tidak menahan apa yang dilakukan oleh orang di tingkat bawah, yang tingkat atas pun tenggelam. Jadi, kalau orang-orang yang faham sunnah, orang-orang yang ada ilmu, tidak melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, mereka pun akhirnya
akan terima padahnya juga apabila bid'ah semakin berkembang dan sunnah semakin menekan dan mereka pun akhirnya tidak dapat lagi mempraktikkan sunnah, tidak dapat lagi menyebarkan sunnah. Jadi kita perlu bergerak aktif, kita perlu proaktif untuk amal ma'ruf nahi mungkar dalam aspek menegakkan sunnah dan membasmi bid'ah. Di samping melakukan amal ma'ruf nahi mungkar dalam aspek-aspek lain dalam agama, kita bukan fokus kepada satu saja. Okey, bukan satu saja ya. Baik, moga-moga bermanfaat. Sedikit yang saya ingin kongsikan tentang amal ma'ruf nahi mungkar. Moga-moga kita semua menjadi umat Islam yang terbaik. Di mana ciri yang terbaik itu bukan sekadar beriman, tetapi terlebih dahulu amal ma'ruf nahi mungkar. Sebelum itu, bagi melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar ni ada syarat-syaratnya. Ada perkara-perkara yang perlu diperhatikan. Okay, saya ada sebuah buku di mana dalam buku itu ada satu bab khas tentang amal ma'ruf nahi mungkar ini. Saya ada bagi di bahagian description. Sila baca dan mengkajinya terlebih dahulu ya. Exit video ni tag pada tajuk ada di description, klik di sana dan sama-sama boleh baca insya-Allah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.